puasa kita dosa? Tidak. Cuma tidak sah. Kena puasa balik. Adakah solat kita berdosa? Tidak. Cuma solat ini tak payah qada. Sebab hukum orang yang dalam haid kan tak perlu qada solat. Macam tu. Jadi dia kata hendaklah dilihat darah pada nakok tidak melebihi 15 hari. Jika melebihi 15 hari, darah yang melebihi 15 hari bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita itu telah mengalami istiadah dalam haid yang bercampur haidnya dengan suci. Maka penyelesaian bagi masalah ini dikembalikan kepada salah satu bentuk 7 hukum mustadah. Ini saya ulang lagi sekali. Ya, jadi tolong. Tolong jangan salah faham. Jangan keliru. Jangan keliru yang dalam memahami hukum haid dan nifas. Memang dia kata hukum haid pegang kepada pertama tadi hukum dia haid dikira haid apabila darah yang keluar itu cukup 24 jam dan tidak melebihi 360 jam atau 15 hari 15 malam. Jadi itulah haid. Tapi dia kata kat sini apabila seseorang perempuan itu melebihi tempoh 15 hari ataupun melebihi 360 jam. Adakah saya ulang banyak kali sebab masih ada lagi yang tak faham, yang keliru apabila dia buat kenyataan ke PM saya ke, dia cakap macam ni. Kalau haid itu datang, dia kata kalau darah itu datang 17 hari, maka 15 hari itu adalah haid. Selebihnya itu adalah istiadah. Salah yang tolonglah faham. Salah dan sangat salah. Cuba tengok kat sini. Tengok balik ni. Ni ada lagi dia ulang ayat ni. Apa dia kata? Dia kata sekiranya wanita itu telah mengalami istiadah, maka maksudnya melebihi 15 hari dalam keadaan haid yang bercampur dengan suci. Suci ni maksudnya istiadah. Lebih 15 hari maknanya ada haid, ada istiadah. Suci itu maksudnya istiadah. Kenapa istiadah tu dipanggil suci? Sebab kamu wajib solat, kamu wajib puasa. Sebab tu dipanggil suci. Cuma dalam keadaan orang yang daimul hadas. Jadi macam saya kata tadi, berwuduk orang daimul hadas ini ada kaedah dia. Buku insyaAllah dah siap. Macam saya katalah, buku saya yang saya susun itu ada 9 bab taharah dah siap. InsyaAllah hari Jumaat ni sampai. Sebab dia dihantar ni kan, pakai pos lah jauh. Dan kalau siapa nak beli macam saya katalah, sebab yang ini saya memang print banyak, jadi dapatlah harga dia murah, RM20. Tak pos. Tak masuk kos pos. Siapa nak nanti bolehlah kumpulkan dekat admin, nanti sekarang kat saya ke macam mana. Kalau lain-lain tempat nanti pun bolehlah macam mana ya. Jadi belilah satu buat hadiah pada siapa-siapa ke, anak cucu ke, saudara mara. Maka kalau itu lebih baguslah kan, dah saya susun semua. Okey. Jadi dekat sini dia kata mana-mana wanita yang mengalami haid bercampur dengan suci, hendaklah jalan penyelesaiannya, dia kata dikembalikan kepada salah satu bentuk 7 gambaran wanita mustadah. Dekat sini dia tulis kembalikan pada 7 bentuk gambaran wanita mustadah. Kalau kat depan muka surat awal-awal dia kata kembalikan kepada 7 hukum mustadah. Saya dah kata 7 hukum dia itu ada pada muka surat, kalau buku saya ini pada muka surat 71. Gambar aja 7 bahagian wanita mustadah. Salah satu mesti ada. Kena. Ya. Jadi biasanya kalau warna darah dapat dibezakan hukum tamyiz ataupun hukum gairu mubtadah atau mutadah. Tengok kat mana. Ada tu. Dalam muka surat 72. Ya, jadi jangan pandai-pandai yang. Tolonglah yang. Jangan pandai-pandai
buat hukum sendiri, tengok pada 15 hari tadi, ciri-ciri haid, maka ambil 15 hari, belinnya itu istiadah. Salah dan teramat salah. Yang lebih-lebih lagi kalau orang itu yang menjadi rujukan. Ya, jadi kadang ada lagi dia cakap, dia kata saya ustazah belajar. Bukan tak belajar, saya belajar dengan banyak-banyak netizen. Netizen tu maknanya saya pun tak faham. Netizen ni maksudnya apa ya? Netizen dia kata, maka yang cakap macam ni orang yang saya tanya tu pada netizen. Ya. Jadi itu, ya tolong. Ya, jadi kat sini dia kata tengok pada gambar raja. Hari darah nakok. Ni tengok ya yang saya kan minta maaf. Saya sebelum seteruskan saya nak selit sikit. Kira nak beletiak lah. Kalau kata nak beletiak, minta maaf ya admin. Saya kan beberapa hari ni memang boleh tahan jugalah dapat persoalan tentang masalah istiadah. Tapi saya nak minta maaf sangat-sangat dia. Saya pun kadang-kadang masa tak cukup banyak. Tapi seboleh-boleh saya akan layan segala soalan itu. Ya, saya tak nak hampakan orang. Macam banyak orang komen dia kata kalau hantar pada ustaz, ustazah yang lagi-lagi kalau yang popular tak pernah nak dibalas. Kadang sampai sebulan nunggu. Saya tak macam tu yang insya-Allah saya cuba sedaya upaya balas. Tapi tolonglah beri kerjasama. Terutama masalah istiadah. Tolong sangat-sangat saya minta tolong. Hantarlah soalan itu dalam bentuk poin. Dalam bentuk carta. Dalam bentuk macam ni. Janganlah buat dalam bentuk esei yang Masya Allah dia hantar tu WhatsApp macam berkarang cerita. Bila saya kena baca kan dengan kadang-kadang saya pening kepenat kan, saya baca satu tik kira, baca satu tik kira, baca satu tik kira. Allahu Akbar, tolonglah jangan suruh saya kira awak punya darah keluar. Tolong, saya minta tolong itulah. Bagilah kerjasama. Senang cakap kalau orang yang pandai komputer, tolong hantar dalam bentuk Excel, Microsoft Excel. Tapi bukan maksud saya kena hantar macam tu. Maksudnya tu pakai poin, ya. Pakai poin, pakai apa yang? Pakai carta. Jangan dalam bentuk Microsoft Word. Buat satu karangan. Aduh, pening kepala ya, yang nak baca, nak fahamkan. Ya, nak kira lagi. Kadang dia kata kalau darah keluar 1 sampai 5 senanglah saya kira 5 hari. Ini kadang ustazah darah saya keluar pada 4 hari bulan. Dia berhenti pada katalah 13 hari bulan, saya kena kira 4, 5, 6, 7. Jadi tolong buat macam ni. Ambil perhatian semua ya yang ada dalam ni dan bagi tahu pada kawan-kawan semua. Tolong buat poin. Pertama, darah saya keluar daripada 3 hingga 11 hari bulan. Buat kurungan berapa hari? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buat kurungan 9 hari. Lepas itu darah mengalir tu tulis warna apa. Tolong macam tu. Lepas tu nakok. Nakok katakan daripada tadi 13, 14 hingga 17. Kira terus 14, 15, 16, 17. Buat kurungan 4 hari. Jadi bila saya tengok okey 9, 4 berapa senang. Mudahkan saya pun cepat boleh jawab dan apa. Jadi jangan bagi saya kira layang. Lepas tu buat macam karangan esei. Saya kena summary, saya kena apa. Itu je. Ya, saya nak minta kerjasama. Kalau nak cepat saya layan. Kadang-kadang bila saya lambat layan, saya terus lupa sebab benda tu ya dah turun kat bawah dah. Ya, WhatsApp tu banyak masuk macam-macam. Orang tanya masalah kan, bukan darah je, macam-macam lah kan. Kan saya ngajar banyak fiqh, tasawuf, tauhid, banyak soalan tu masuk kan. Jadi tu saya minta kerjasama itu je. Ya, jadi kalau siapa hantar dalam bentuk esei karangan, minta maaf kalau saya lambat balas atau tak balas. Tengok pada keadaan. Jadi buat macam ni, carta macam ni, nampak. Ya, hari darah nakok 1 hingga 7 hari darah. Kalau nak tulis 1 hingga 7 hari tu hari bulan tak apa. Katakan 1 hingga 7 hari tu berapa hari. Jadi 7 hari darah. Lepas tu 5 hingga 10 nakok. Ya. 8 hingga 10 nakok. Maka tengok kat situ hari ke 10 nakok. Sini 7. Jadi kat sini berapa yang? 11 hingga 15 darah.
tengok dah 15 hari. Lepas itu 16 hingga 30 darah. Nampak? Jadi kalau kita tengok ya yang kat sini, okey. 7 hari darah. Ya yang lepas itu nakok 2 hari. Lepas itu lagi keluar. Jadi sini 15 hari. Adakah head istiadah itu bermula pada 16? Jawapannya tidak. Pasal kita kena tengok 1 hari bulan 7 ini dia kata apa? Darah hari ke-16 bersambung dengan hari ke-15. Maka hukumnya wajib merujuk kepada salah satu daripada 7 hukum gambaran musadah. Lihat bab 7. Cuba kita tengok bab 7. Mana dia bab 7? Okey. Kita tengok bab 7. Maka itu. Nanti yang kita akan belajar. Perbezaan antara wanita mustadah dengan wanita yang masih berbaki waktu suci. Nampak? Jadi yang kalau kita tengok pada kat sini, dia keterangannya mengatakan hari 15 bersambung hari 16. Non-stop. Maka kita langsung tak boleh ambil hukum penyampurnaan suci. Tak boleh. Kita kena ambil ini hukum istiadah. Mana yang dia head dia, mana yang dia istiadah dia, kita tengok apa kata di kat sini. Jika darah yang melebihi 15 hari tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka wanita itu dikira masih ada baki waktu suci yang perlu disempurnakan. Jika setelah mencampurnakan sekurang-kurang waktu suci 15 hari, maka dikira itu sebagai haid pusingan kedua. Okey. Jadi kat sini, ini dia bagi contoh. Ini dia bagi contoh sahaja ya yang menunjukkan bahawa perempuan ini kena mustadah. Jadi di mana haid dia? Maka merujuk kepada hukum bab 7. Dalam hal ini kita kena tahu perempuan ini adakah perempuan yang baru pertama kali datang haid. Kalau perempuan yang baru pertama kali datang haid, maka hukum dia lain. Kalau perempuan itu pernah datang haid, hukum dia lain. Iaitu dia punya hukum kalau yang perempuan belum pernah datang haid, kalau warna darah dia sama, dia punya hukum gairu ada kakolah. Mubtadah. Kalau perempuan yang pernah datang haid, dia punya hukum dia gairu mutadah. Tak ada kakolah. Jadi ada beza. Nanti kita akan terangkan apa beza dia. Sebab tu kita kena tahu nanti kat sini. Macam tu. Jadi okey, kalau dia kata kita sambung dulu sebab saya tak akan huraikan nombor 7 sebab saya belum terangkan nombor 7. Ini sebagai contoh kita akan tengok. Jadi okey, yang kedua dia kata kalau ada gap. Tengok contoh kedua dia bagi. Darah 1 hingga 7 juga. Lepas tu 8 hingga 10 nakok. Jadi hukum, nampak? Yang ini kenapa dia tidak menyatakan hukum yang permulaan gerak? Sebab dia cuma nak show je, dia nak tunjuk. Kalau lebih daripada 15 hari, maka dia kata hukumnya kena refer, kena rujuk kepada 7 hukum mustadah yang muka surat 71 atau 72. Nampak tak? Bukan kata mudah-mudah je yang, bukan mudah-mudah. Kalau mudah-mudah macam tu tak payah belajar fiqh darah. Kalau mudah-mudah kata okey, saya datang period 15 hari atau saya datang period macam ni 30 hari. Okey, tolak 15 hari haid, bakinya istiadah. Tak payah belajar bab fiqh darah. Senang, dah ada formulasi, kita keluar hukum sendiri. Itu namanya kita keluar hukum kita sendiri, tidak mengikut syariat. Maka haram dan berdosa. Macam tu. Sebab kita kena refer. Itu aja saya nak bagi. Sebab terlalu banyak kecelaruan. Kadang-kadang bila celaru itu dia macam tu lah. Dia ambil pada hukum asas haid. Hukum asas haid minimum 24 jam, maksimum 15 hari 15 malam. Dia ikut tu. Jadi tengok kat sini yang darah, nakok, hukum, haid, darah. Maksud ni darah yang keluar lah yang kita nampak. Jadi saya nak bagi tahu, yang lagi sekali saya nak bagi tahu, ini ikut daripada apa yang orang WhatsApp saya, Ustazah. Saya ni Ustazah keluar darah non-stop.
tapi tak banyak Ustazah. Macam mana tak banyaknya? Kalau saya pakai panty liner tu sampai petang pun dia tak bocor. Maksudnya macam leaking yang setitik. Saya tanya setitik tu berapa hari? 3 hari. Ada stop, ada nakok, tak ada. Head lah tu. Sebab ciri-ciri head kan darah yang mengalir atau patrah. Apa maksud patrah? Tak keluar ya. Tapi dalam saluran faras zahir. Sedangkan tak keluar darah itu dalam saluran faras zahir. Dipanggil patrah, masih dalam hukum syariat dipanggil haid atau nifas. Jadi kalau keluar setitik cukup 24 jam atau lebih haid. Ya, jelas sayang. Sebab dia darah yang keluar itu dia tak kata banyak melambat-lambat sampai tembus-tembus tak. Dia kata asalkan nampak darah. Jelas sayang. Jadi kata kalaulah kata saya ni sebab Ustazah dah nak menopause. Jadi keluarnya sikit tapi tak berhenti. Head lah tu. Sampai bila yang dikatakan head? Sampai jangan melebihi 360 jam. Kalau lebih 360 jam, mana head, mana istiadah, mana yang kita dalam hadap besar, mana yang kita dalam suci, kena lihat kepada 7 hukum mustadah tadi. Kita akan akan guide lah, akan bantu. Dengan syarat, you bagi semualah macam tu. Okey, bagi semua apa yang kita perlukan. Okey, jadi kat sini dia kata daripada 8 hingga 10 nakok. Tiada head suci. Iaitu ni tengok. Ni hukum ni dia kata nak head suci ni maknanya nakok suci. Nakok head. Nakok head. Sebab apa? Kenapa nakok head? Tengok. Bila dia kata nakok head, selepas itu dia keluar lagi darah. Diapit. Tengok ya. Kenapa dia kata head? Sebab sampai 14 hari. Nampak? Ya, 11 hingga 14 hari. Darah. Nampak? Head lah. Lepas itu dia stop. Stop. Maknanya sebelum 15 hari. Tengok. Hari ke-15 ngam-ngam dia nakok. Nampak tak? Maka yang ini, kenapa yang tengah ni dia panggil head suci? Ataupun kalau Arabnya dia kata nakok head, pasal selepas itu dikapit oleh head. Nampak? Dikapit oleh head. Kalau selepas itu dikapit oleh istiadah, maka ini menjadi nakok suci. Ya. Tapi ini pasal selepas itu pada hari 11 hingga 14 keluar darah lagi sebab belum melebihi 15 hari, maka tak payah cerita banyak, head. Pasal kita pegang pada tadi, kalau dia tidak melebihi, ingat lagi, ini pun jangan confuse. Setiap darah yang mengalir, kalau tidak melebihi 15 hari, iaitu tidak melebihi 360 jam, kesemuanya head. Walaupun darah itu warnanya grey, kuning cair. Jelas ya, itu kena faham betul-betul kat sini. Tapi kalau dia lebih, contoh macam yang ni sebelum ni. 15, 16 darah. 11 hingga 15 darah. 16 hingga 30 darah. Maka ini dah lain hukum dia. Bila dia langgar, 15 darah tak berhenti. Sampai 16 pun ada darah. Dia dah langgar hukum maksimum head. Sebab Allah dah bagi maksimum head tu 15 hari. Kalau dia dah langgar tu senang cakap dia kena hukum. Sebab tu kena rujuk kepada 7 hukum mustadah. Tak boleh pandai-pandai 15 tolak macam tu. Ya? Nampak? Jadi kalau dia tak langgar hukum head tadi maksimum dia tak langgar, maka semua itu head. Jadi daripada hari pertama sehingga hari 14 head. Walaupun dia nakok 8 hingga 10, 3 hari. 8, 9, 10, 3 hari. Kalau masa tu bulan Ramadan, dia puasa. Maka 3 hari puasa dia itu tidak dikira, kena qada balik. Sebab apa? Dia puasa dalam keadaan nakok head. Dosa tidak. Tetapi dia kena kira. Ya? Faham ya yang? Sebab dia kata kat sini head suci.
Dia suci dari head, tak keluar darah. Kita korek pun dekat tak patrah, dia nakok. Tetapi lepas tu keluar head balik dalam belum maksimum 15 hari. Maka nakok ini walaupun tak keluar darah tetap dikira head. Jelas ya yang? Cuma tak dosa je solat. Okey. Lepas itu 16 nakok. Ya? 15 nakok. Lepas tu 1 hari je dia nakok. Lepas tu 16 hingga 29 darah. 30 darah. Maka ini dikira suci. 15 hingga 29 itu suci sebab ada 15 hari. 360 jam, 15 hari. Maka hari yang ke-30 darah keluar itu head pusingan kedua. Atau dia panggil head pusingan baru. Kerana wajib sampurnakan suci kerana darah hari ke-16 tidak bersambung dengan hari 15. Maka daripada hari ke-15 sehingga hari ke-29 itu ngam-ngam 360 darjah. Maka ini dia hukum tulis. Ya, ada ruang kosong tu catatan. Tulis hukumnya adalah hukum menyampurnakan suci. Kerana apa? Apabila 15 tidak bersambung dengan 16 ada gap, maka kalau darah keluar balik kita gunakan hukum menyampurnakan suci. Jadi 15 nakok, 16, 17, 18 tu walaupun darah keluar istiadah kita kira sampai 15 hari. Ya, maka selepas 15 hari darah yang keluar itu kita kata head kedua. Ya, nampak? Tapi berlainan dengan kes yang pertama tadi, darah 15 bersambung 16 non-stop. Darah tak mengalir, tak kisah. Yang penting kalau patrah pun masih dikira darah mengalir. Macam tu. Ya. Jadi yang ini tidak boleh diambil sebagai hukumnya, kena refer kepada 7 hukum mustadah. Boleh faham setakat ni? Respon sikit. Boleh faham setakat ni? Taib, saya nak tengok ada tak yang kata faham atau tidak. Faham, ya? Ustazah. Faham? Ya? Faham, baru masuk. Alhamdulillah. Berapa Ustazah? Ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas respon. Sebab saya kena tahu juga faham tidak. Sebab kalau offline saya tengok muka anak murid seorang kan. Body language dia tu saya tahu dia faham atau tidak. Maka dalam ini saya tak nampak body language ya. Jadi kenalah respon ya, yang itu sebagai adab sebagai anak murid. Ustazah maaf baru masuk. Ustazah refer muka surat berapa ya? Kalau buku baru saya rasa 23 kot. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya 22. Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi itu ya yang tolong. Fahamkan betul-betul. Ini kita dah nak ada hukum tau yang. Ya. Yalah body language kalau offline you tengok kalau ada 30 orang macam ni. Macam-macam. Saya kadang-kadang bila tengok muka anak murid saya seorang-seorang tu punya memek muka kan, jadi hiburan pada saya tahu. Hilang saya punya stres. Dia kata, apa sian anak murid aku. Kalau yang mana faham, senyum. Lebar senyum dia sampai sini. Tu yang mana faham lah. Yang mana kalau pening, macam-macam lah. Tapi dia orang tak dapat. Dia dapat saya lah sebab saya yang hadap dia orang kan. Macam tu. Tapi kat sini kan semua tak nampak muka, jadi saya tak tahu you punya respon ya. Jadi kena juga you tag saya izinkan apa, nanti kalau saya tanya faham tak faham tolong respon. Supaya kalau saya faham saya akan sambung, kalau tak faham saya ulang. Okey, alhamdulillah. Jadi kita teruskan lagi. Hendaklah darah yang keluar itu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang haid. Walaupun begitu, ia yang ni nanti ya kita tengok ada kat bawah. Kalau dia ni ada 3 hukum ya yang ada 3 hukum.
Tengok. Hukum pertama, tengok pada carta, tak sama kan? Hukum kedua tak sama. Sekarang kita pindah hukum ketiga. Kes. Sebab itu saya cakap yang bila orang tanya pasal darah you, please buat dalam bentuk point. Jangan buat dalam bentuk esei. Saya ulang dia sekali. Siapa-siapa yang baru datang. Atau kalau kawan-kawan dia nak tanya, tolong dalam bentuk esei. Tolong jangan dalam bentuk esei. Dalam bentuk point. Macam ni lah contoh. Jadi saya tengok dah. Jangan bagi saya kira awak punya. Kirakanlah sendiri. Jadi bila saya tengok, oh ni hukumnya senang. Okay. Jadi kat sini ya yang. Dia kata yang ketiga pula, hendaklah darah yang keluar itu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang head. Maka minimum head 24 jam. Ya, jadi 24 jam tu dikira ikut sendiri yang. Bukan 24 jam tu contoh 6 pagi ini sehingga 6 pagi besok, itu betul 24 jam. Tetapi kalau awak keluar darahnya pukul 12 tengah hari, 24 jam itu nanti 12 tengah hari baru cukup. Bukan sampai pukul 6 pagi. Bukan. Ya yang dia tak ada gitu. Tak ada. Dia sebab tu kadang-kadang saya lebih suka prefer pada jam. Ya. 24 jam Ustazah, itu. ulang Ustazah. Yang 24 jam tu macam mana Ustazah kira darah head tu? Kalau katakannya yang bertanya tadi, you pertama kali hari bulan ini keluar darah head itu pukul 12 tengah hari. Sebab tu kena catat yang. Maka 24 jam awak besok 12 tengah hari. Bukan awak ikut lamsam hari. Katakan hari itu bermula, kalau orang putih bermula 12 malam, betul tak? 12 malam sehingga 12 malam besok baru cukup 1 hari, 24 jam. Kalau orang Islam pula lepas maghrib. Masuk aja waktu maghrib sehingga jumpa maghrib besoknya, itu kira 24 jam. Tetapi dalam kira head 24 jam itu bukan begitu. Bukan ikut kalender orang kalender Hijri, bukan ikut kalender Misihi. Ikut you punya time sendiri. Boleh faham tak yang? Faham Boleh Ustaz? faham tak? Ustazah, maksudnya dia kira memang betul-betul waktu kita keluar tu kira sampai 24 jam. Oh, Yes. okey baik. tak Walaupun dia ada on off je Ustazah. Walaupun dia on off je Ustazah. Maksudnya darah tu datang sekejap ada, sekejap tu dia tak ada, sekejap dia ada balik macam tu. Dengar ya, yang bertanya ni mungkin orang baru. Darah head dikira minimum 24 jam itu ada 2 cara. Sama ada non-stop 24 jam ataupun beberapa hari baru dapat 24 jam. You tengok contoh sekarang saya nak terangkan. You tengok. Sebab itu yang waktu darah keluar, darah mengalir dan patra record. Sometimes you keluar darah 10 hari. You assume dia ABC. Allah bagi cuti. Hakikat sebenarnya ABU. Allah bagi ujian. Jadi kalau kata ya dalam kes ini, lah Ustazah, saya mana tahu. Selama ni kalau darah keluar saya assume head je lah. Sebab dah 4-5 hari, 5-6-7 hari. Katanya minimum head itu 24 jam. Saya dah keluar 5 hari Ustazah. Confirm head. Sekarang saya bawa kepada hukum carta ketiga. Okey, siap yang bertanya ada buku ya yang? Ada buku kan? Okey, kita refer kepada yang ketiga nak bagi faham. Jika kurang daripada sehari semalam, maka darah yang keluar itu dikira sebagai darah fasad, rosak. Maka itu namanya istiadah. Ataupun istilah lain suci. Maka kenapa suci? Kena solat, kena puasa. Kewajipan solat tidak gugur. Kewajipan puasa tidak gugur. Sebab awak bukan head. Sebab awak istiadah. Tengok. Tengok yang ini. Ini yang banyak orang keliru. Tapi kena, tapi kena mandi ke Ustazah? Tak perlu mandi lah. Tak. Kalau tak dapat 24 jam, tak perlu mandi. Tengok ya, saya terangkan. Jangan tanya dulu. Kita tengok. Okey. Hari, jam, nakok, hukum. Okey. Hari pertama. Keluar berapa? 2 jam. 2 jam.
Ya. Hari lepas tu dah. Hari pertama tu keluar 2 jam je yang. Kata pilih. Pilih sekarang nak pilih pukul apa? Pukul 6. Okey, lepas sembahyang subuh, ya yang awak memang kata hari itu memang hari period ah. Dah kata orang ini time waktu saya period. Okey, lepas sembahyang subuh, ya, pukul 6 habis je sembahyang, you pun tengok ada keluar darah. Jadi you tengok pukul berapa yang katalah pukul 6, 10 minit. Kena rekod equal. Tepat. Jangan pukul 6. 6, 10 minit, tulis 6, 10 minit. Pasal kita nak tahu nanti 24 jam. Okey. 6, 10 minit, keluar darah. Lepas tu keluar agak dalam 40 minit, dah tak keluar darah. Tahu yang? Lepas tu kita korek. Korek kan. Alamak, tak ada. Nakok. Kata, bukan. Kita korek, adalah patrah. Tadi katalah, dia kata kat sini berapa ya? 2 jam. Katalah pukul 6.10, 2 jam ni sampai 8.10. Jadi katalah pukul 8 you korek. Tak keluar. Pukul 8 dah stop. You tak keluar, you korek. Korek ada patrah. Ada kesan darah sikit-sikit. Sekali bila you nak tengok sampai 8.10 you korek. Nakok. Maka rekod kat situ 2 jam. Kalau nak lebih detail 1.45 mengalir 15 minit patrah. Jadi total 2 jam. 2 jam, nampak? Lepas itu sampai you tunggu daripada pukul 8 sampai pukul 12 sampai pukul 1.30 sampai masa zuhur. You korek, tak ada nakok. Memang tak ada. Apa perlu buat? Tak perlu mandi. Basuh bersih-bersih, cek. Kalau betul-betul nakok, solat fardu zuhur. Nanti asar, korek lagi. Tak ada nakok, solat asar. Nanti maghrib, korek lagi. Tak ada nakok, solat maghrib. Jadi dia kata kat sini nakoknya sampai 2 hari yang hari pertama keluar 2 jam, hari kedua dan ketiga nakok. Maka sampai hari ketiga tak keluar, you kena solat. Mandi tak payah. Baru 2 jam keluar. Maka itu dikira darah fasad. Belum haid lagi. Ya. Lepas itu tengok. Hari keempat keluar lagi 2 jam. Katakan hari keempat tu keluar 2 jam. Pukul berapa yang? Ambil lah pukul 12 keluar. Sampailah pukul 12, 1. Pukul 12, 1. Pergi 1 jam. Pukul 1 pergi 2, 1 jam. Itu maknanya patrah dan mengalir dan patrah. Lepas tu korek-korek tak ada. Kita tunggulah katakan. Kita tunggulah takut nanti dia keluar sampailah 3.30. Asar kan 4.30. Sampailah pukul 4. Tengok tak ada. Oh, ini confirm nakok balik ni. Maka tak payah mandi. Sebab baru 4 jam. Solat zuhur. Solat asar. Solat maghrib. Lepas tu tengok dia kata hari kelima 2 jam lagi. Macam itulah contoh dia. Lepas tu hari ke-6 2 jam lagi. Baru 2, 4, 6, 8 jam. Maka lepas 8 jam hari ke-7 dan hari ke-8 nakok. 2 hari pula nakok. Nampak? Lagilah nakok kena solat. Lepas tu hari ke-9 dia naik pula 4 jam. Jadi senang cakap dia punya hukum dia keluar darah stop. Nakok kalau dapat haid, mandi, solat, puasa. Tapi kalau tak dapat haid, tak payah mandi. Solat, kalau Ramadan, dia nakok tadi malam, puasa. Macam tu. Kalau katakan pukul 10 pagi, terpaksalah hari tu tak puasa. Maka 4 jam pula, ya, jadi pukul hari ke-9. Nampak? 4 jam. Hari ke-10, 4 jam. Jadi macam ni yang tolong siapa yang nak hantar pertanyaan, buat carta macam ni. Saya cakap tu terang. Lepas ni kalau siapa hantar esei panjang-panjang berjela-jela, kalau saya ada masa, saya layan. Saya tak ada masa, saya abaikan je. Jangan marah. Itu je saya nak bagi tahu. Tolong Okey. Jadi lepas tu tengok. 14 hingga 15 nakok. Nampak? 14 hingga 15 nakok. Nampak ya? Bila 14 hingga 15 nakok, hari ke 13. Patut saya pun tak berapa nampak ni. Ya, hari ke 11 hingga 13 nakok. Okey.
sampai hari ke-15 yang. Nampak? Total 20 jam. Nampak tak? Maka kesemua ini, walaupun keluar selama 15 hari, bukan haid. Nampak? Kerana apa bukan haid? Sebab tak dapat 24 jam. Minimum haid mesti ada 24 jam. 24 jam itu dikira pertama ada yang non-stop selama 1 hari 1 malam sentiasa keluar ataupun beberapa hari. Sehingga maksimum tempoh haid itu 15 hari 15 malam. Jadi dalam contoh ini walaupun dah nyapai 360 jam, dia tetap bukan haid tetapi istiadah. Maka darah yang keluar ini darah fasad. Ini mungkin terjadi pada perempuan yang gunakan perancang keluarga pada permulaan atau perempuan yang nak hampir menopause. Ataupun perempuan baru lepas nifas bersalin. Kadang-kadang dia beragam macam ni. Ya, yang? Maka tengok apa catatan dia. Darah yang keluar semuanya istiadah. Kerana ya setelah dicampur dalam tempoh 15 hari tidak cukup 24 jam dan ya waktu nakok adalah suci tanpa hilap. Maka nakok yang tadi hari kedua dan ketiga, hari ke-7 dan ke-8, hari ke-11 dan 13, kalau masa itu awak puasa bulan Ramadan, maka tak perlu qada kerana ini nakok suci. Pasal dia diapit oleh istiadah, bukan diapit oleh haid. Jelas yang? Jadi ya bagi yang masih datang haid, tolong catat masa awak darah keluar. Ya, kena rekod. Jangan kata, oh saya ni dah hari, ya kata 1 hari. Ni saya, okey ni nakok. Tak apa, haid. Ni hari ke-4, ke-5, ke-6. Saya keluar darah ni. Walaupun 2 jam. Oh dah haid lah Ustazah. Dah kata baca sendiri ataupun tanya dengan orang yang salah. Dia kata berapa hari keluar darah? Dah 4 hari dah keluar darah dah. 4 hari. Walaupun sikit-sikit. Oh tu haid lah. Sebab haid kan dia kata mesti 24 jam. Awak dah 4 hari dah ni. Mana lagi dah? 24 jam, 48 jam, 72 jam, berapa jam tu? 4 hari. Oh dah lebih dah haid tu kata dia. Nampak ya yang? Walaupun sampai 15 hari, darah tak dapat 24 jam. Darah ini termasuk nakok. Patrah ya, bukan nakok. Patrah. Mengalir dan dalam salur paraj. Maka itu semuanya adalah istiadah. Sebab tu kalau awak ambil ikut tadi pada Imam Ibn Hajar mengatakan nakok solat. Maka awak tak banyak kena qada solat. Yang sebab apa? 2 jam lepas tu awak semayang. Mungkin kalau puasa lah kena. Puasa tu hari pertama tu kenalah. Pasal dah keluar darah, kita ingat haid, kita dah batal puasa. Dah kata orang minum air ke batal puasa. Maka bila dah batal mana boleh puasa lagi. Tapi tak dosa. Lepas tu hari ke-4, ke-5, ke-6 kalau dia keluar waktu siang. Kita kata batal lagi puasa. Pasal jadi puasa tu batal lah. Tapi semayang tak. Sebab puasa kalau dah batal tak boleh ditutup. Tapi tak dosa pasal darah keluar. Nampak tak yang? Ada tak jelas tentang ni? Atau jelas? Faham? Atau dulu saya Ustazah, saya tak buat macam ni. Saya kira je tu semua haid. Maka kalau kira semua haid, fikirkan dia yang kena qada solat yang anda keliru. Kalau sekarang baru anda tahu. Sebab tak ada maaf bagimu sebab apa? Benda ini fardu ain. Kena belajar sebelum balik. Tapi sekarang dah belajar tak apa. Pintu taubat ada. Maka macam saya kata bila dah silap, taubat dan qada solat yang anda tinggal sebab anda assume ia adalah ABC. Tetapi sebenarnya ABU. Okey, saya nak minta respon. Faham tak kata yang ketiga? Sebab apa dia dihukumkan bukan haid tapi sebagai istiadah. Boleh faham? Faham tak ya? Faham Ustazah.
Faham ya? Alhamdulillah. Faham, Jadi Ustaz. ini. Ya, jadi bagi kita orang tua-tua ini kena ajar anak-anak. Ya, anak cucu. Bagi ada kat sini mungkin ada adik-adik manis yang masih ada masih ada bukan monopos, maka fahamilah dengan betul. Rekod tolong rekod. Sebab kita nak 24 jam tadi ni. Jangan main-main. Dan 24 jam juga itu bermula sehingga 360 jam. 15 hari. Maka kalau adik keluar pukul 6 pagi, maka hari yang ke-16 iaitu pukul 6 pagi cukup 360 jam. Jadi tak sama dengan adik yang keluar pukul 12 tengah hari. Maka kalau yang keluar pukul 6 pagi, dia tamat pada pukul 6 pagi. Cukup 360 jam. Maka adik yang keluar pukul 12 tengah hari, maka dia akan tamat juga pada pukul 12 tengah hari. Cukup 360 jam. Jelas? Ya? Jadi kalau kata tanya, nak ikut tahun Mesihi ke, kalender orang putih ke, kalender Hijri ke, tak ada kalender-kalender. Sendiri. Jelas sayang? Kerana kalau ikut kalender Hijri, Islam itu bermula hari kepada lepas maghrib. Sebab tu kalau dalam Islam, malam ni dipanggil malam apa yang? Malam Rabu. Kalau orang putih dia kata hari ini hari Selasa. Bila nanti tukar Rabu? 12 tengah malam. Jadi ini sekarang kita pakai kalender kita sendiri. Iaitu bermulanya jam kita sendiri. Jelas? Jelas ya? Okey, kalau jelas kita baca pula catatan di bawah. Jika seorang wanita melihat darah keluar selama 3 hari, kemudian datang kembali pada hari ke-10 dan berhenti, maka 3 hari pertama dan hari ke-10 adalah haid tanpa khilaf. Nampak? Dia datang 3 hari. Maksud dia 3 hari kat sini bila dalam penyataan ni memang itu dia assume haid. 3 hari non-stop. Kalau stop pun dia patra, bukan nakok. Saya dah kata, dia berhenti, kita kena check. Kalau dalam selalu ada patra, masih dikira haid. Maka 3 hari itu berapa jam yang? 72 jam ya. Maka confirm lah dapat haid. Pasal dia 3 hari non-stop. Hari pertama pun 24 jam dia dah dapat haid. Kemudian dia kata hari ke-10 dia datang balik dan berhenti. Maka senang macam ni. Tengok ya, pada ayat ini 3 hari dia dah keluar darah. Ataupun panggil haid. Lepas tu yang dia nakok sehingga hari ke-9. Jadi 9 tolak 3, 6 hari dia nakok yang 6 hari. 6 hari dia nakok campur dengan 3, 9. Lepas tu hari ke-10 dia datang 1 hari. Lepas tu dia stop. Jadi lepas tu stop betul lah nakok. Jadi yang tadi tengah-tengah tu 6 hari itu dikira nakok haid. Jadi berapa haid dia? 10 hari. Kalau dia bulan Ramadan, dia tak puasa 3 hari. Pasal hari pertama, kedua, ketiga darah haid. Lepas tu dia mandi. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 6 hari dia puasa. Ya yang tiba-tiba hari ke-10 keluar darah. Ya, walaupun 1 jam. Walaupun 2 jam, tak kisah. Walaupun 10 minit keluar darah hari ke-10. Ya yang itu masih dikira haid. Kerana Ustazah, hari ke-10 keluar 2 jam macam mana Ustazah kata haid? Dia bukan kira macam tu yang. Dia kena kira daripada bersambung pada hari yang ketiga tadi. Hari ketiga tu awak dah dapat berapa? 72 jam. Maka hari ke-10 walaupun keluar 15 minit tetap haid sebab dia bersambung daripada hari ketiga. Maka apa jadi pada puasa kalau bulan Ramadan? Apa jadi pada puasa awak 6 hari itu? Tak valid. Dikira tak puasa walaupun awak puasa. Kerana awak puasa dalam keadaan nakok haid. Dalam keadaan awak masih tidak suci. Dan wajib qada. Dosa tak dosa.
InsyaAllah Allah bagi pahala. Sebab Allah bagi ujian kan awak puasa. Jadi walaupun awak puasa tidak dikira puasa. Kena qada puasa nanti lepas Syawal, ya, lepas Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya sampai bulan Sa'ban 10 hari awak hutang puasa. Bukan 4 hari. Ya yang? Faham? Okey. Faham? Oh, Izzah nak tanya. Catatan dekat bawah tu dia ada tulis wajib mandi tu. Wajib mandi tu macam dia dah mandi. Maknanya dia mandi. Okey yang, saya faham. Saya belum habis terangkan. Saya baru nak Okey. terangkan yang itu. Jadi awak tengok yang sekarang yang 3 hari maknanya dia dapat status head tak? Saya tanya awak balik. Tengok pada sini tadi. Jika seorang keluar darah, melihat darah selama 3 hari. Saya tanya awak, dia dapat status head atau tidak? Jawab Dapat. dulu saya. Dapat. Dapat. Bila dia nakok, bila dapat status head, dia wajib apa sayang? Wajib mandi, wajib Ya, suci wajib lah. mandi. Okey, yang tu awak faham. Sekarang dia nakok 6 hari. Lepas tu hari ke-10 dia keluar darah. Walaupun 10 minit dia keluar darah, lepas tu dia nakok, wajib mandi tak? Wajib. Ya. Wajib mandi kerana walaupun 10 minit, hukum dia kena campur dengan yang 3 hari. Faham tak? Faham tak faham? Okey. Faham. Maka dia wajib mandi. Kalau itu tadi saya kata jangan confuse. Jangan confuse kata Ustazah hari yang ke-10 saya cuma keluar 10 minit. Kata head itu 24 jam. Keluar 10 minit. Maka itu tak head lah. Tak perlu mandi. Kan tadi saya kata head. Walaupun 10 minit. Kenapa 10 minit head? Sebab jangan kira yang hari ke-10 aja. Kena kira daripada permulaan. Kan dia kata tadi cuba baca kat sini. Dia kata apa? Dan hari ke-10 adalah head tanpa hilap. Nampak? Maka daripada hari pertama sehingga hari ke-10 itu head tanpa hilap. Apa maksud tanpa hilap? Semua ulama sepakat, sependapat head. Tak ada satu orang pun yang kata bukan head. Itu yang dikata tanpa hilap. Maka apabila keluar darah walaupun 10 minit hari yang ke-10 dah nakok wajib mandi. Jelas? Jangan confuse kat sini. Tapi tengok yang kotak atas tadi, dia dari mula memang dah tak dapat 20, nampak tu dia kata. Jumlah 20 jam. Sebab walaupun 15 hari keluar 2 jam nakok. 2 jam. Lepas tu nakok 4 jam. Lepas tu 2 jam, total 20 jam. Maka ini semua daripada hari pertama nampak. Tengok dia kira 20 jam tu daripada hari pertama. Walaupun ada nakok. Nampak tak? Dikira semua, maka itu bukan head. Cuba tengok yang lagi atas lagi. Maka tengok. Darah sampai 7. Lepas tu nakok. Lepas tu darah lagi. Lepas tu nakok. Nampak? Dia kira semua itu daripada hari pertama. Maka nak dikira sama ada dia head atau tidak, jangan mula daripada nakok. Dia kena mula daripada hari pertama head. Sebab nanti kita nak tahu sama ada nakok itu nakok suci atau nakok head. Kerana kita kena pastikan nakok itu suci atau head. Sebab kalau nakok suci tak perlu qada puasa kalau dalam bulan Ramadan. Tapi kalau nakok head wajib kita qada puasa walaupun kita puasa masa nakok itu. Boleh? Yang bertanya faham? InsyaAllah. Ya, jadi tengok kat sini dia kata. Ya. Jadi dia kata adalah head menurut pendapat Azhar mengikut hukum kedua-dua darah tersebut kerana telah cukup syarat-syarat iaitu jumlah darah yang keluar melebihi daripada sehari semalam dan kesemuanya masih dalam lingkungan 15 hari. Jelas sayang? Walaupun hari ke-10 itu keluar 10 minit, dia kata dia menepati head kerana bermula daripada hari pertama dan keluarnya itu masih dalam tempoh kurang 15 hari ataupun masih dalam tempoh maksimum head tadi. Dia tak lampau lebih 360 jam. Jelas ya?
Okey, kita tengok last. Ya, last. Ada atau ada pertanyaan? Sebab sekarang ni jam saya dah pukul 9. Ya, maaf, saya akan berhentikan 9-10 minit. Sebab selepas tu 9 suku saya ada online yang lain, ganti masa. Ya, admin? Atau saya buka ada dalam 8 minit untuk pertanyaan. Kalau ada nak tanya. Boleh Ya, saja. jadi kita tandakan ya, nanti kita muka, besok kita sambung muka surat baru. 23 lah saya punya rekod, awak mungkin 24. Okey. Ada nak tanya tak tentang yang kita belajar hari ini? 3 carta. 1, kita akan balikkan pada 7 hukum mustadah. 2, hukum dia penyampurnaan suci. Kita belajar 3 hukum ya hari ini. Yang ketiga, darah fasad, bukan haid. Daripada 3 carta tadi. Ada yang tak faham. Ada yang confused. Ada yang nak tanya, silakan saya buka. Okey. Silakan. Ke dah faham semua? Silakan jemaah, mana-mana yang nak bertanya dengan Ustazah, silakan ambil kesempatan. Wah. Ya, kalau Saya dah faham, alhamdulillah. Sebab tadi pun ada yang tanya kan. Jadi kalau dah faham, alhamdulillah, syukur. Cuma itulah tadi ya yang dekat dalam ini dan juga sampaikan pada yang lain, tolong kalau nak tanya soalan dalam bentuk carta ya, atau bentuk macam ni. Saya ajar. Ni saya ajar. Kalau tak ada yang tanya, saya ajar macam mana cara nak soal. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Kenalkan diri yang tu dalam adab bertanya yang kadang saya pun tak tahu dari mana. Assalamualaikum Ustazah, saya nama Sipilan bin Sebulan, dari mana? Dari Gema Iman ke, dari Bidadari Syurga ke, daripada mana tu nyatakan sekurang-kurangnya saya tahulah anda dari mana. Okey, lepas tu catatan saya begini, nombor 1. 13 sehingga 13 hingga 21 darah atau darah mengalir. Jadi 13 hingga 21 tu berapa hari yang? Cuba kau kira. Jadi buat kurungan berapa hari? 8 hari. Abang kurungan 8 hari darah. Lepas tu buat catatan warna darah apa? Merah ke? Kalau semua darah tu daripada mula sampai akhir sama, maka buat note. Darah sama daripada hari pertama sehingga hari terakhir. Kalau darah sama. Sebab itu semua ada hukum yang akan saya bagi tahu. Okey, lepas tu yang kedua, 10. Daripada tadi berapa yang? 13 hingga 21 ya? 21. Katakan 21 tu you nakok pukul berapa yang? Nyatakan. Nakok pukul 11 pagi. Maka jadi 21 11 pagi nakok sehingga 25 kata. Okey, buat kurungan berapa hari tu? Anggaran lah. 4 hari contoh. Apa tu? Okey, lepas tu nombor 3. Tadi berapa? 21 hingga 24 kan? Lepas itu keluar pula. Katakanlah keluar tepat-tepat pukul 25. 25 pukul 2 pagi contoh. Atau 25 8 pagi. Sehingga berapa? Hingga 25 katakan sehingga 3 hari bulan contoh. 3 hari bulan. Bulan lain lah. Darah. Warna darahnya apa? Kalau kata yang atas tadi katakan coklat, merun, ni katalah merah ke. Berapa hari tadi? 25 hingga 2 hari bulan, berapa hari yang? 5, 6, 7. Katalah 8 hari. Tulis 8 hari. Jadi bila saya tengok, okey 8, 4, 8. 8 dengan 4, 8, 9, 10, 11, 12. Campur lagi 8, 20. Jadi saya pun tengok. Ada catatan darah. Maka saya tengok, dia kata yang pertama tadi darah dia merun. Lepas tu nakok darah ni merah. Maka dah. Lepas tu dia buat kat sini note. Dia kata kebiasaan. Kebiasaan saya berapa hari?
Sebelum kena ni berapa hari? Katalah contoh 6 hari ke 7 hari. Maka bila saya tengok perbezaan darah, saya nengok aja saya dah boleh tahu. Oh, haid awak hanya 8 hari. Itu nakok suci. Maka yang ketiga tadi itu adalah semua istiadah. Kan senang, saya pening-pening kepala pun boleh. Ini buat esei, bercerita. Allah Akbar. Ya, tolong ya yang. Nah, tolong. Saya minta tolong sangat. Sebab bila dia bercerita tu saya kena cari point. Mana point dia. Nanti ni. Lepas tu tak ditotalkan. Saya kira sampai tangan kaki. Kadang-kadang saya malas, saya pergi ambil kalender. Saya ambil kalender, saya catat sini, saya kira kat kalender. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi tolong yang saya pesan, tolong sampaikan pesan-pesan ini kepada yang nak bertanya masalah fekah darah kepada saya. Ya, minta maaf banyak-banyak. Ya, tolong ya yang. Mudahkan saya dan anda pun mudah. Ustazah buang masa banyak. Kalau nak baca tu kena buang masa lah kat situ. Betul yang. Lagi kadang-kadang saya balik ngajar, kadang sekarang hujan, jalan jam kan, penat macam apa. Lepas tu kita orang perempuan ya, kadang-kadang sebab tu kalau saya ada anak murid yang bekalkan makanan, dia orang buat potluck ke apa, kadang ada lebih tu dia bekalkan ataupun awal-awal dia tapau kan. Saya makan je apa yang ada. Saya sekarang dah tak kisah dah. Apa kalau kuih-kuih lah saya buat, kopi ke apa saya makan. Kalau kata tadi macam tadi mi kari saya makan dengan akak saya. Dah saya tak kisah dah. Ya yang tak ada baru saya masak nasi. Kalau tak ada nanti nak masak nasi lagi, nak sarang ikan lagi, nak apa. Orang perempuan kan. Jadi dengan masalah ni aduh hai. Kalau tak tahulah. Siapa yang tahu dia akan tahu macam mana kita nak handle masalah istiadah ini. Dia berat dia yang. Takut nanti sebab apa dia berat? Bila saya salah menjatuhkan hukum, awak tak berdosa yang, saya yang berdosa. Pasal saya salah jatuhkan hukum. Jadi tolong ya yang minta kerjasama. Kalau nak cepat saya jawab. Kalau tidak lambat. Kadang-kadang terus lupa. Macam tu. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Dah 5 minit dah. Tutup lah ya. Jadi kita tutup lah ya yang. Kita tutup ya yang boleh? Kita tutup. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Terima kasih atas doanya. Ya, jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah perjumpaan kami pada malam ini ya Allah, perjumpaan yang Kau rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta maaf ya yang banyak-banyak atas segala kelemahan saya, kekurangan saya menyampaikan ilmu Allah. Kerana yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya yang, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.